والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okey. So memandangkan kita bertiga je malam ni. So saya rasa mungkin akan kita punya perbincangan mungkin lebih ringkas. Tapi kita ada recording juga kan, so kena bagi proper juga lah. Baik, macam okay, kita wrap up sikit. Kita dah 3 minggu kita belajar Photoshop di bawah media Marvel ni. Yang pada minggu pertama kita berkenalan dahulu dengan graphic design, 6 basic elements of basic design. Kemudian minggu kedua kita dah masuk ke pengenalan Photoshop. Pengenalan Photoshop tu kita berkenalan dengan semua tools yang ada, kiri, atas, kanan. Dan pada minggu ketiga, minggu lepas kita bincangkan juga tentang cropping. Crop gambar dan sebagainya. Cuma seingat saya ada minta minta buatkan homework, tapi tak apalah. Sebab minggu ni mungkin mahasiswa pun banyak kerja masing-masing dan kalau ada boleh bagi terus dekat grup korang dan korang punya moderator akan bagi dekat saya lah. Baik. Okay, so disebabkan pada minggu kedua dan minggu ketiga kita dah belajar basic Photoshop dan cropping, so hari ni saya nak dedahkan anda semua tentang layer style. Okay, pada minggu kedua tu pun kita dah kenali layers, penggunaan layer dan sebagainya. So hari ni kita nak belajar apa yang kita boleh buat dengan layer tersebut. Kalau korang pernah tengok poster-poster yang ada shadow dekat belakang, maksudnya ada tulisan tu ada shadow, timbul, tukar warna dan sebagainya. Nak buat glowing ke dan sebagainya. So semua itu terkandung dalam layer style. Dan kalau sempat kita akan tengok juga tools yang ada untuk kita edit gambar. Baik, kita terus masuk ke Photoshop. Okay, masing-masing boleh buka Photoshop sambil tengok ni lah, tengok skrin saya. Okay, baik. So ya, kita akan mulakan. Mula sekali macam biasa, create new document, Ctrl N. Dan kita akan guna custom je hari ni. 1000x1000. Okay, dah set. 1000x1000 bermaksud kita akan dapat square lah dengan resolution 300. Dan lain-lain tu macam biasa, RGB color yang sesuai untuk digital ataupun paparan digital. CMYK color sesuai untuk paparan printed. Okay, background white. Proceed. Baik, kalau sekejap Okay, baik. Okay, so hari ni kita akan guna layer style. Maka yang pertama sekali kita kena tahu dulu di mana tempat duduknya layer. Okay, kita dah perkenalkan sebelum ni, ini tempat layer sebelah ni. Layer, sengaja saya panjangkan tempat layer sebab nanti layer dia akan jadi banyak dekat sini kan. Kalau layer tak keluar dekat tepi ni, korang boleh tekan window and then pilih dekat layers ni. Kalau tekan, sekejap lagi dia akan keluar ruang dekat tepi ni untuk layers. Baik. Okay. Kita kena create satu layer dulu. Create satu layer. Okay, contohnya kita tulis lah. Contohnya kita tulis kita ambil T ni. Kemudian kita tulis. Contoh media Marvel. Sekejap Okay, adjust sikit tulisan tak nampak.
Dah typo. Okay, kejap Baik. Alright, so macam mana kita nak bermain dengan layer style? Kita dah ada sekarang ni, kita dah ada tulisan ni, media marvel ni. Okay, so hanya tinggal kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan tulisan ni. Alright, sekejap sebelum tu saya rasa nak tukar background bagi kita nampak lah. Mungkin background yang lebih gelap lebih sesuai. Okay. Alright So kita nak fokus dekat tulisan media marvel ni. Apa yang kita boleh buat dengan tulisan ini Okay, so macam mana kita nak buka layer style? Pergi dekat layer yang kita nak edit. Okay. Caranya sangat mudah. Korang tekan je FX bawah ni. Kalau korang rasa ada FX bawah ni, dan tekan, dan kita ada pelbagai jenis ni lah, layer style. Tekan blending options. Alright. So kita dah keluar list of layer style. Korang nampak atas ni layer style. Okay, cara kedua kalau mungkin shortcut sikit lah untuk ke layer style ni. Korang boleh pergi dekat layer ni and then terus double click je. Tapi jangan double click dekat tulisan, nanti dia akan keluar untuk rename je. Klik dekat tempat kosong dan kita akan keluar layer style lah. Okay, so layer style ni macam saya sebut, dia ada pelbagai bevel and emboss. Okay, kita akan tengok satu-satu ya. Bevel and emboss for kita jadikan tulisan tu jadi seolah-olah bentuk dia timbul. Okay, dia menjadi macam timbul lah tulisan tu. Kemudian kita ada stroke untuk kadang-kadang kita nampak tulisan yang ada line dekat tepi kan. So itu guna stroke. Okay, inner shadow, kita hasilkan bayang-bayang tapi dekat dalam tulisan. Inner glow, ada orang tulis over ke? Betul. Tak ada kat gambar. Okay. Kalau korang ada nak cakap apa, cakap guna mic sebab Ana tak boleh nak tengok chat. Okay, baik. Setting ni kejap lagi kita akan explore color overlay. Kita akan color secara keseluruhan. Gradient overlay kita hasilkan gradient secara keseluruhan, and pattern overlay kita hasilkan tulisan ni dia ada pattern kat dalam tulisan. Outer glow, kita ada glow di sebelah luar ataupun lebih nampak bercahaya di sebelah luar. Drop shadow, maksudnya kita letak shadow dekat tulisan ni. Baik, kita try satu-satu. Bevel and emboss firstly. Okay, so nampak bevel and emboss dia akan hasilkan tulis tu nampak seolah-olah dia 3D sikit. Dia timbul ke depan sikit. Okay. Dan kita boleh adjust sendiri semuanya di sini. Okay, so korang boleh ni lah, boleh explore. Yang ni, yang kita sekarang ni adalah inner bevel. Okay, kita try outer bevel. Nampak? Dia sebelah luar tulisan tu. Okay. Inner bevel, okay, dia nampak sebelah dalam. Nampak lebih real lah. Dia punya timbul tu. Okay, emboss. Okay, begini. Kemudian kita ada pillow emboss. Okay, dia macam tebuk sikit, macam ke dalam sikit. And then stroke emboss. Emboss kita dulu lah, stroke yang tadi ni. So kita try ambil inner bevel. Okay. Then kita boleh adjust sendiri
apps dia, dia punya kesan dia. Okay, jangan terlalu nampak untuk nampak lebih realistik lah. Okay, angle ni adalah untuk kita nak tengok, kita nak shade dia sebelah mana. Kalau di sini di sebelah atas, sebab seolah-olahnya cahaya di sini kesan dia akan jadi sebelah sini lah. Alright, ataupun korang terus tulis angle. Cahaya di sini kesan dia akan jadi sebelah sini lah. Alright, ataupun korang terus tulis angle berapa. Okay, so basically lebih kurang macam tu lah. Dan tak semestinya semua kita perlu tekan. Asal nampak dah okey dah, cukup. So macam saya sebut sebelum ni lah dalam Photoshop kan, tak semua tools perlu digunakan pun. Kalau tak, kita tak sempat nak mentelaah pun semua tools yang ada dalam ni. Memang banyak dan tak semua tools yang kita perlu guna. Asalkan dah capai apa yang kita nak dalam design kita, and then that's it lah. Cukup lah. Okay. So this is the first one, bevel and emboss. Okay, kita tekan untuk save style ni, tekan OK and then dapat satu. Okay, nampak dia punya kesan dia. Okay, so ini kesan dia, maksudnya dia nampak timbul. Alright. Okay, kita tengok layer style yang seterusnya pula. Okay, macam biasa, double click sebelah kosong ni. Alright, then terus keluar layer style. Baik, seterusnya kita tengok stroke. Tekan stroke. Okay, tengok stroke dia akan hasilkan garisan di sebelah luar tulisan ataupun garisan yang mengelilingi tulisan lah. Sama ada dia boleh jadi outside, sebelah luar ataupun inside. Nampak? Dia sebenarnya ini di sebelah dalam tulisan tersebut. Sebab tampak macam kecil, dia tak membesar. Kalau nak tengok betul ke tidak dia inside, tengok kalau kita besarkan size dia, nampak dia semakin ke dalam. Okay. Kalau outside, semakin kita besarkan dia semakin besar lah. Nampak? So ini gunanya stroke. Contohnya guna stroke yang selalu orang gunakan. Contohnya untuk yang pertama sekali untuk mencantikkan tulisan tu lah, sesuai dengan poster yang kita nak ataupun tema yang kita nak design kan. Ataupun yang kedua, kalau di belakang tu backgroundnya, kalau tulisan tu nampak tenggelam, and then kita boleh naikkan tulisan tersebut dengan menggunakan stroke. Okay, dan kita ada center. Okay, selalunya kalau saya hanya guna sama ada outside ataupun inside sahaja. Okay, dan kita boleh set opacity dia, dia punya kadar transparent dia. Nampak? Okay, so korang boleh ikut ni lah, ikut yang mana sesuai. Okay, dan di sini so kita set je 100, and then kita boleh tukar color lah, warna di sekeliling tulisan ni. Kita nak warna apa yang mengelilingi dia. So contohnya kita pilih warna kuning. Nampak? Okay, so itu fungsi dia lah. Tapi tak sesuai lah sebab belakang pun warna merah, tulisan pun cerah. Okay, so terserah lah ikut background warna apa yang sesuai. Then that's it, kita dapat media marble dengan stroke. Okay, then kalau kita dah okay, tekan okay. So inilah fungsi stroke. Okay, baik. Yang ketiga, kita tengok pula. Okay, untuk makluman yang layer style ni
bukannya hanya untuk tulisan tetapi untuk apa-apa sahaja layer, sama ada gambar ke atau apa-apa pun memang boleh gunakan layer style. Baik. So kita try pula inner shadow. Inner shadow basically shadow di dalam lah. So ini dia. Kita dapat shadow di sebelah dalam. Kalau korang nampak. Okay, seolah-olah dia macam ditebuk macam tu sebab dia di sebelah dalam. Okay. Seolah-olah macam kita tebuk dekat kertas merah ni untuk dapatkan tulisan yang background yang belakangnya warna putih. Kan? So dia itu fungsi dia, itu kesan dia daripada inner shadow. Then korang boleh adjust di sini lah. Ikut kesesuaian opacity dia. And then warna dia, angle macam biasa lah. Kalau kita tembak di atas, dia akan shadow dia akan jadi ke bawah lah. Kan macam biasa, macam sunnah alam lah. Distance, sejauh mana kita nak shadow tu. Okay, kena ikut kesesuaian. And then choke, okay, sejauh dia punya kadar bayang-bayang dia tu, kemudian size bayang-bayang. Okay, sama ada kita nak betul-betul exactly begini, kalau tak sesuai lah, nampak tak real kan. So kita bagi dia blur-blur sikit. Lebih besar size, dia akan jadi lebih blur. Okay. Baik, so settle. This is inner shadow. Kemudian kita ada juga inner glow. Okay. Sekejap, tak apa nampak. Okay dulu. Okay, sebenarnya beberapa dalam satu layer. Tapi sebab mana ni kita nak explore satu-satu. So kita nak tengok kesan dia satu-satu dulu lah. Nanti kalau korang nak explore sendiri, discover sendiri, korang boleh try campur-campur sendiri. Baik, kita tengok inner glow. Macam mana dia pergi. Kita tengok, kita ambil. Selalu glow dia warna kuning lah. Okay. Okay, sebab dia warna putih, so kita tak apa nak nampak. Sekejap Kita tukar warna dulu. Okay. Sekejap nampak? Dia ada glow di sebelah dalam dia. Dia sebab dia inner glow. Okay. Dan sama juga pandai-pandai ni lah. Pandai-pandai adjust. Okay. Sejauh mana nak glow dia dan sebagainya. Tapi jarang juga saya rasa orang gunakan inner glow. Instead orang selalu guna outer glow lah. Okay, sebab glow selalunya dia akan berlaku di sebelah luar kan. Glow tu kan. Okay, so kita proceed je tanpa kita save inner glow ni. Sebab inner glow ni tak style. Okay. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Dia sama juga kalau korang nak buat inner shadow kan. So tulisan tak boleh lah warna hitam ataupun warna gelap. Sebabnya shadow sendiri warna hitam. So nanti tak nampak dah shadow tu. Okay. Satin, nampak dia macam ada texture satin sikit lah. Tapi tak perlu ambil pun. Sebab tu saya cakap Photoshop ni tak perlu semua pun ambil. Satin ni kalau bagi saya, dia adalah tambahan yang jarang lah orang guna kan. Kalau saya sendiri pun tak guna lah. Kalau overlay, okay. Kalau overlay ni macam kita nak warnakan secara keseluruhan perkara tersebut. Contohnya, kalau tulisan ni memanglah nampak okay, keseluruhan warna tulisan ni terus berubah kan. Kita boleh tukar warna di sini. Okay, tapi kalau contohnya korang letak satu gambar tu berbentuk square kan. Kalau korang tekan color overlay, keseluruhan gambar tu jadi warna tersebut. Okay, dia tak nampak gambar dah, dia nampak warna sekeping. So dia color overlay. Dia mewarnakan keseluruhan perkara ataupun layer tersebut. Alright. So contohnya, kalau korang pernah tengok contoh logo yang tak ada background warna kan. Dia lebih kepada line.
logo yang lain. Contohnya macam logo Manchester United dan beberapa logo lain yang berbentuk line ataupun even logo Harmoni sendiri, kadang-kadang dia jadi warna putih, kadang-kadang jadi warna biru kan. So untuk tukar warna tu kita boleh guna color overlay. Okay, so itu fungsi dia. Alright. Dan tapi korang boleh pilih juga warna apa yang nak di gradient kan. Sama ada yang default presets di sini ataupun kita juga boleh pilih warna sendiri. Tekan je dekat sini, double click dekat sini. Dan kita boleh pilih warna yang kita nak. Okay. So begitulah. Gradient overlay. Dan itu kena expose ni lah. Dan kena sesuaikan sendiri dengan background yang kita nak gunakan. Okay, contohnya kita ambil ni, nampak? Dia punya style macam tu lah. Kemudian begini. Okay. Tapi korang kena bear in mind, tak semestinya default presets ni korang ambil semuanya. Okay. Gunalah yang puas hati lah. Okay. Macam mana tadi entah ubah warna ni Mah? Okay. Tekan dekat sini. Dekat gradient ni, tekan je. Okay. Tekan je dia akan keluar warna. Okay, lepas tu nak adjust warna sendiri? Okay, kalau adjust warna sendiri, tekan dekat sini. Dekat sini, okay. double click and then boleh tukar warna lah. Dekat pointer dah. Okay. Ataupun dekat sini lah, dekat warna. Dekat color ni. Nampak? Okay. Tadi korang kena tekan dekat point ni dulu and then baru tukar warna. Alright, terima kasih Mah. Okay. Then kalau korang rasa okay, then tekan okay. Kemudian kita boleh kawal opacity dia. Okay. Dan juga scale dia. Sejauh mana kita nak dia punya gradient tu. Okay, ikut kesesuaian lah. Okay, so inilah gradient overlay. Nampak tak? So dia gradient lah. Gradient, dia faded antara 2 warna ataupun 3 warna kan. Baik. Okay, tengok yang seterusnya. Sekejap Okay. Dan juga kalau nak duplicate layer, kalau nak shortcut, just click Ctrl J je. Ctrl J untuk duplicate layer. Okay, kita sambung layer style. Double click and kita dapat layer style. Kita dah selesai gradient overlay. Okay, pattern overlay. Pattern overlay, kalau korang tahu pattern ni adalah bentuk-bentuk ataupun corak-corak yang menjadikan pattern lah. Contohnya pattern berbentuk kayu, pattern berbentuk batu, daun. So itu semua pattern. Okay, korang boleh klik. Okay, nampak tak? Dalam tulisan ni dia akan jadi penuh dengan pattern. Kita ada pilihan pattern juga lah. Tekan dekat sini, pilihan pattern ni. Okay. Tapi ini Ana sangat jarang ataupun tak pernah guna pun. Okay. Sebabnya dia punya pattern agak weird. Okay. Dan so kita sedangkan ini. Okay, so and then auto glow. Auto glow ni kita akan hasilkan cahaya di sekitar layer ni. Okay, macam biasa cahaya selalunya berwarna kuning lah. Yang default yang selalunya kita akan guna ataupun kita akan yang kita nak masukkan dalam design. Tapi depends juga kalau macam contoh kita nak buat cahaya lampu kedai tom yum berwarna-warni, ada warna biru, warna merah dan sebagainya kan. So boleh tukar dekat sini warna dia. Okay. Tapi Ana nak guna warna ni juga, warna kuning ni sebagai cahaya dia. So kita boleh adjust dia punya opacity. Okay.
Noise ni depends lah kalau korang nak tambah noise. Noise ni adalah macam bentuk bintik-bintik atau pecah-pecah, pixel yang pecah tu kan. Okay, and then sejauh mana dia spread apa dia punya glow tu kan. And kemudian size glow. Tu dia cahaya abang hang. So macam kalau korang nak edit muka korang kan, korang select bahagian muka korang tu and then korang letak glow. Jadilah muka bercahaya. Okay, baik. So begitulah gunanya glow. Nampak? Sangat mudah. So terhasillah satu tulisan yang bercahaya. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi yang last. Okay, double click. Kita tak nak auto glow. Kita letak shadow pula, drop shadow. Shadow di sebelah luar, nampak tak? Kan? Shadow dia akan terhasil di sebelah luar. Ini inner shadow di sebelah dalam dan ini di sebelah luar. Okay. So macam biasa kalau kita tembak dia dekat sebelah atas ni, so shadow dia akan jadi ke bawah. Macam ni lah. Tembak belah atas, shadow dia sebelah sini lah. Macam biasa. So kita boleh set distance dia, nak jauh mana dia punya shadow. Okay, selalunya orang letak macam ni lah. Okay, lebih kurang nampak real sikit lah. And then dia punya kadar spread dia, size dia. Okay, cun. Kalau dah rasa cun, enter ataupun okay je. Okay, so itulah layer style. Nanti korang boleh satu-satu sesuaikan dengan background yang kita nak gunakan. Okay. Sekarang Ana tunjuk contoh dulu sekejap. Ana tunjuk satu ke dua contoh yang mana Ana gunakan layer style. Sekejap ya. Laptop slow sikit, minta maaf. Baik. Ana pun tak adalah selalu sangat guna layer style ni. Sebabnya Ana suka jadikan design Ana ni 2D. Dia apa? Bukan plain, flat design je. Dekat mana nak tengok. Kalau untuk gambar boleh juga kan? Nampak? Sekejap saya contoh. Sekejap slow sikit. Slownya. Sekejap laptop hang pula. Sekejap. Hai, nama benar. Hai. Hilang. Okey. Okey, korang tengok design ni ya. Ini sebenarnya design sahaja untuk iftar. Tengok tulisan ni, dia ada shadow, ada glow kan, glow warna biru. Yang cahaya ni Ana tambah lah. Ada cara dia nak tambah cahaya ni tapi nantilah kita tengok. Tapi okey, untuk nampak glow dekat tulisan iftar ni, ambil outer, kemudian tukar warna biru, kemudian adjust lah dia opacity kan, dia punya spread dia sebagainya. So macam tu lah lebih kurang cara gunanya. Ada lagi contoh lain? Tapi itulah, okey.
Contoh lain yang ni. Okay, kalau korang tengok gathering ni kan nampak dekat tulisan ni dia tak kacau gambar kan. Okay, sebenarnya nak letakkan stroke dengan warna background ni, warna yang sama. Okay, so dia nampak macam kita crop gambar tu ikut tulisan. Tapi sebenarnya letak stroke je. Okay, so letak stroke sahaja. Kan? Macam stroke ikut background tadi tu macam nice yang tu pun nice juga. Tapi depends lah. Depends kegunaan kan. Macam stroke ikut background tadi tu macam nice Ini pun guna stroke. Stroke dia warna kelabu kan. So depends kesesuaian yang kita nak gunakan. Nice. So layer So style nanti tu apa dia? So nanti peserta boleh eksperimen lah benda-benda ni. Explore. Boleh. Yang biasa orang buat gambar yang ada shadow tu pakai layer juga Mak? Betul, guna layer style. Nak cari contoh pun tak banyak nak gunakan layer style tu. Kecuali kebanyakannya stroke lah. Yang commonly guna stroke, shadow, gitu. Yang ni. Okay, nampak? Ini shadow ni. Kat belakang ni, guna shadow je lah. So, begitulah fungsinya. Begitulah dia. Okay. Basically faham kot Sorry lah, just slow sikit malam ni. Tak apa. Kalau tunjuk gambar punya contoh boleh? Gambar yang contoh dia sama je lah konsep dia kan? Sama je. Sekejap Boleh. Mana try ni dulu. Basically inilah. Ini contoh untuk tulisan Kita padam dulu. Kita try gambar pula. Gambar. Okay. Gambar Photoshop ni tak boleh nak drag. So kena open. Okay. Sekejap pilih gambar. Okay. Betul Okay. So macam biasa. Apa ni? Alah, sekejap problem pula Photoshop. Sorry lah, problem lah Photoshop tiba-tiba. Sudah, ditutup. Sekejap Najmi, Ana punya Photoshop problem Kena restart balik ke macam mana? Kena restart sekejap. Restart Photoshop. Tak apa. Sekejap je. So setakat tu korang faham tak? Amir faham tak Amir? Ada beberapa soalan boleh ajukan dalam chat je. Okay. Amir cakap faham. Okay. Bagus. Okay. So basically macam tu lah, layer style macam tu je lah, dia mudah je. Tapi yang penting kena pandai sesuaikan lah. Pandai sesuaikan dengan background yang nak digunakan kan.
biasanya ni untuk satu tambahan lah. Biasanya orang buat layer style ni untuk highlightkan something, betul lah Mak? Betul. Selalunya orang guna untuk bezakan background dengan objek kan. Macam nak sebut tadi lah, kalau tulisan ataupun objek tu tenggelam, kemudian kita boleh tambah shadow, tambah stroke dan sebagainya. Dan juga kegunaan dia juga adalah untuk mencantikkan design kita tu ikut kesesuaian yang kita nak. Kalau korang perasan juga kalau poster-poster movie dan sebagainya, banyak dia orang gunakan shadow, gunakan glow dan sebagainya. Okay, saya dah boleh sambung. Dah okey dah Okey dah. Okey. Tu contoh contoh gambar. Okey. Okay, so dia punya cara dan fungsi dia sama juga. Double click dekat layer ni. Kemudian dia keluar yang timbul. Okay. Tapi zaman sekarang orang jarang buat lah benda macam ni. Zaman dulu mungkin dia famous Bevel and Emboss ni. Macam kalau kita perasan dalam PowerPoint pun ada fungsi ni. Dia nak bagi ada shape yang timbul kan. Tapi zaman sekarang dah jarang guna lah. Okay, so contoh stroke. Okay. Stroke outside kita letak warna, contohnya kita letak warna kuning. Bagi nampak sikit. Nampak? Tengok sikit. Okay. Stroke ni, kalau dia sebelah luar, bila kita besarkan, dia tak jadi square tajam ataupun dia tak jadi bentuk tajam seperti gambar tau. Dia akan jadi rounded sikit. Okay. So cara yang Ana sendiri ataupun saya sendiri gunakan, kalau kita nak bagi memang nampak dia tajam, so jadikan dia inside. Nampak? So inside dia akan jadi ngam-ngam cun lah. Padu. Okay. So begitulah fungsinya. Kalau yang sesuai, kalau nak. Okay, so itulah stroke. And then maybe kita nak tambah shadow sikit. So drop shadow. So kita boleh je layer style ni kita boleh guna 2-3 layer style dalam satu layer pun boleh. Okay. Okay. So dah siap lah satu gambar ataupun satu gambar yang kita dah stylekan. Okay, so kita nak tambah lagi apa-apa. So bolehlah tambah tulisan kan. So adjust lah bagi cun kan. Warna apa yang sesuai. So lebih kurang macam ni lah contohnya kan. So dapatlah kita hasilkan, maksudnya kita nampak seolah-olah gambar ni kita buat something lah. Kita dapat highlightkan dia, kita letak shadow, kita letak stroke. Okay. Tambahan pula kalau belakang ni, background ni ada pelbagai perkara kan. Contohnya backgroundnya ada corak-corak. So nanti kalau kita letak gambar sahaja, nanti dia jadi janggal ataupun dia jadi tenggelam. So tambahlah, kita boleh tambah stroke. Okay, so begitulah fungsi dia. Dan nanti korang boleh explore
dengan sendiri sebabnya layer style ni kita tak boleh nak setkan okey kita nak kena guna shadow berapa dan guna stroke juga berapa. Sebab dia tak boleh macam tu sebab dia kena tengok design kita juga. Sejauh mana kesesuaian layer style yang kita nak gunakan tu. Okay. So itu je kot untuk layer style. Alright. Kemudian sekarang ni kita nak tengok sikit bagaimana kita boleh bermain dengan gambar ni dari segi editing warna dia. So kita akan gunakan warna ataupun objek tu. So apa-apa yang kita nak buat, nak edit sesuatu objek dalam design kita ni, kita kena tekan dekat layer dia. Okay, so kita kena tekan dekat layer dia baru kita boleh buat something dekat gambar tu ataupun objek tu. So kita nak adjust warna gambar ni, so kita tekan dekat layer gambar ni, layer 1. Tekan dekat image and adjustment. Okay, dekat adjustment ni kita ada pelbagai. Brightness contrast, untuk naikkan brightness ataupun kurangkan brightness, naik dan turunkan contrast. Okay, levels. Okay, curves. Curves ni pun untuk adjust warna lah. Cerah ataupun gelap. Okay, brightness contrast ni memang basic. Dalam Snapseed, VSCO semua ada. Even Instagram pun. Curves pun ada, tapi ini cara penggunaan curves kan curves. Okay. So kita akan dapat line ni. Sebenarnya kita boleh dapatkan beberapa point untuk adjust. Okay, sama contohnya, okay, point bawah ni kita nak naik ke atas. So dia akan jadi cerah. Dan kita boleh adjust stabilkan balik dengan adjustment yang kedua, point kedua. Okay, ataupun kita adjust lah sama dia ni nak ke bawah ataupun ni ke atas kan. So itulah, ni caranya nak guna curve. Selalunya saya akan guna 2 point lah. Okay, sama ada ni di bawah, ini di atas. Okay. So untuk ni lah, untuk nampakkan warnanya mungkin lebih naik ataupun lebih sesuai lah. Okay, so itu adalah curves. Kemudian kita ada vibrance, hue saturation. Hue saturation ni untuk warna. Ada design yang sesuai. Contohnya begini kalau kita adjust terus, so dia adjust ikut warna hue saturation tu lah. Kuning, biru apa semua kan. So dia akan adjust freely. Kalau nak colorize semua ni, nak ubah warna keseluruhan sekali, then tekan je colorize ni. So kita akan ubah secara keseluruhan. Dia akan ikut keseluruhan tu lah kita nak tukar warna apa. Okay, contoh kita nak ambil warna biru-biru sikit. Okay, then boleh adjust saturation. Okay, lightness. Kan? So itulah kegunaan hue saturation. Okay. Then kita ada color balance, black and white. Okay, black and white memang untuk hitam putih je lah. Color balance ni kalau yang memang fotografer dia boleh tahulah macam mana nak gabungkan warna cyan dengan green, and then dia macam nak adjust white balance kan dalam gambar. So ini color balance. Okay. Photo filter tak perlu, channel mixer, color lookup, ini semua saya tak pernah guna pun. Threshold ni kalau korang pernah tengok hasil gambar yang macam dia line gitu. Threshold, cuba kita tekan threshold dulu. So dia jadi macam ni lah. So inilah orang guna threshold lah untuk buat benda ni. Kan dia nak hasilkan gambar macam ni kan. So orang guna threshold. Okay. Gradient kira macam white and black je lah dia white and black, tapi bukan white and black biasa. Kalau black and white yang biasa dia jadi hitam putih je lah. Oh. Gambar tu hitam putih je. Dia macam mana?
dia jadi macam lukisan sikit. Betul. Macam dia jadi macam lukisan sikit. So lawa lah. Tengok kesesuaian lah. Macam cakun. Lebih kurang. Okay. Dan shadow highlight macam biasa lah. Macam dalam Instagram juga ataupun Snapseed, Vesco kan. So tengoklah kesesuaian. Okay. Okay, kemudian kita ada variations, dash rate. Okay, yang lain ni jarang guna pun. HDR toning ni adalah untuk jadikan gambar HDR lah. Dia dah set dah. Dia preset HDR. Okay, nampak gambar dia akan jadi HDR lah. Dan kita boleh adjust sendiri juga. Okay. Tapi dia akan jadikan semua layer kita jadi satu. So kalau nak edit gambar saja, kena edit gambar saja. Okay. So lebih kurang begitulah cara untuk kita edit gambar menggunakan dekat bahagian image ni. Dan kita ada satu lagi ruang untuk and then filter gallery. Okay, pilih filter gallery. Okay. Sekejap Okay. So tengok dekat gambar tu. Okay, kita ada pelbagai pilihan lah. Contohnya color pencil. Okay. Macam bukan pensel warna kan. So boleh adjust lah. Okay. Kena adjust bagi nampak real ataupun bagi nampak sesuai lah. Nampak. Okay, ini yang pertama. Ataupun yang kedua, cut out. Okay. So kalau korang perasan ada banyak design yang lebih kurang macam ni kan, yang macam berbentuk lukisan kan. So dia guna dekat sini lah, filter gallery, dry brush kan. Then kita boleh adjust lah, kita boleh adjust ikut kesesuaian. Yang penting bagi nampak real sikit lah, nampak lukisan tu real kan. So nampak lawa. Okay, film grain, fresco, neon glow. Okay, dan pelbagai lagi lah. Dan korang boleh try macam-macam style dekat artistik ni dalam filter gallery. Ataupun kita ada brush strokes. Okay, ni bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis lukisan lah. So korang pilih lah mana korang nak. So inilah ruangnya, inilah tempatnya, filter gallery. Nampak macam-macam bentuk ataupun style kita ada. Okay, sketch. Kan kita nak buat sketch ke. Yang mana yang sesuai lah. Ada yang tak lawa. Bukan dia tak lawa, dia cuma tak sesuai dengan gambar yang kita pilih. Okay, stylize. Okay. Alright. So begitulah. Inilah filter gallery. Okay. So nak pilih yang ni. Okay. So kalau kita dah rasa okay dengan ini, kita tekan okay. And then dia akan apply lah dekat sini. Nampak tak? Then. So siap. Dah siap. Okay. So kalau kita boleh wrap up sikit. Tadi kita dah try layer style. Which is kita dah hasilkan dalam gambar ni stroke dan ini adalah inner stroke dan juga kita ada drop shadow. Kita drop shadow kat sini. Okay. Ini menggunakan layer style. Kemudian kita dah adjust sikit warna gambar ni menggunakan curves kan.
Dan beberapa yang lain tadi, macam kita gunakan shadow highlight juga. Okay, dan kita juga telah tengok beberapa jenis ataupun fungsi di sini. Dan kita hasilkan gambar yang lebih kurang berbentuk macam lukisan warna ni menggunakan filter galeri. Filter ni jelas ke? Amir ada soalan tak? Ada apa soalan tak? Amir ada soalan tak? So, Anawa macam wow, mind blown aja. Tak pernah explore Photoshop ni kan. Kadang kita pun buta Photoshop, so tak tahu nak tekan mana kan tak jadi benda. Tak tahu kenapa tapi nampak macam kad kahwin. Mungkin ada individu-individu dalam tu nak akan kahwin dalam masa terdekat. Okay, so tak ada soalan Okay, Amir tak ada soalan kan? Pakai filter kat IG, itulah. Tapi sebenarnya Sudah, mati. Sekejap. kalau kita tak guna apps pun, kat kamera kita pun kita boleh edit. Sebagai filter. Tapi Najmi internet problem kot. Sorry. Dia masalah internet tadi. Okay. So dah habis dah? So kita alhamdulillah. Right. Jadi Ana rasa tak ada soalan kot. Amir pun tak ada soalan, semua dah clear kan? Semua boleh explore. Ambil ruang ni untuk kita memuasabahkan kita explore diri kan. Explore Adobe ni sebab dia sangat-sangat luas lah orang kata kan. Yang penting kreativiti tu terpulang pada anda lah. Amal tak ada apa-apa kan? Minta nak cakap apa lagi? Tak ada Alright. Jadi tanpa buang masa, kita tutup kelas kita pada kali ini dengan tasbih para surat as. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi untuk kelas ini merupakan kelas siri keempat. Jadi akan ada satu lagi kelas sebelum berakhirlah new norm starter pack ni insyaAllah. Jadi InsyaAllah kita jumpa lagi lah untuk kelas terakhir nanti minggu depan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ammar kerana sudi mengajar kita pada malam ini. Walaupun lambat, walaupun tak ada lambat kan, peserta pun masuk lambat semua. InsyaAllah. Amin. Alright.